Welcome back to my YouTube channel Firdaus Muzammil. Pada kali ini aku nak kongsikan 3 kisah legend tentang Jalan Karak. Korang jangan lupa subscribe, like and share tau. Pada suatu malam, ada seorang lelaki berasal dari Kuala Lumpur nak balik ke rumah pada waktu malam. Selalunya, ramai orang memilih untuk mengguna lebuh raya Karak pada waktu malam kerana nak mengelakkan kesesakan lalu lintas dan juga panas terik matahari. Namun, lelaki ni tadi begitu suci pemikirannya daripada kisah-kisah misteri dan mistik tentang Jalan Karak. Oleh kerana terlalu penat, dia memilih untuk berhenti memandu dan tidur di tepi jalan. Tak sampai beberapa minit terlelap, dia dikejutkan dengan bunyi ketukan dari luar tingkap. Rupa-rupanya ada seorang budak lelaki yang merenungnya tanpa berkedip dan bertanya ke mana ibunya. Pemandu tu mempunyai hati dan naluri yang kuat dan mengatakan dia perlu pergi dari tempat itu. Tanpa membuang masa, dia terus menghidupkan enjin kereta dan memecut laju 100 km sejam tanpa mempedulikan budak misteri itu tadi. Namun begitu, kelihatan budak itu tadi masih mengejar kereta lelaki tersebut dan bertanya ke mana ibunya. Tak lama selepas itu, sebuah kereta peronda polis pun muncul dan mengekori kereta lelaki itu. Dan ketika itulah hantu budak lelaki yang sesat menghilangkan diri. Lelaki tadi ketakutan lari daripada Kuala Lumpur itu terus menceritakan segala-galanya kepada pegawai polis. Dan polis pun menceritakan tentang perkara tersebut. Pada suatu ketika dahulu, ada kemalangan yang berlaku dekat Jalan Karak. Di situ, kemalangan itu berlaku dipercayai kerana penumpang dalam kereta tersebut tidak memakai seat belt. Dalam kemalangan tersebut, ibu kepada budak tersebut tercampak keluar daripada kereta. Dan manakala budak lelaki tersebut kekal dalam kereta itu. Disebabkan hal itu, budak itu pun merayau-rayau mencari ke mana ibunya sehingga kini. Dan ada juga orang kata semasa kemalangan itu, budak itu duduk di bahagian pemandu, di bahagian sebelah ibunya lah. Ibunya sebagai pemandu. Dan dalam kemalangan itu, cermin kereta mereka pun pecah dan kaca daripada cermin itu masuk ke mata budak itu. Misteri Volkswagen kuning yang tak dapat dipotong. Hantu Volkswagen kuning ini dipercayai mula mengganggu kenderaan di lebuh raya Karak sejak tahun 1956. Tetapi selepas lebuh raya utara selatan di Minda merentasi kawasan yang dinamakan Jelapang, sejak itulah hantu Volkswagen kuning semakin ketara muncul dengan mengganggu kenderaan lain yang lalu lalang di situ. Puncanya dipercayai bermula dari sebuah kisah seorang isteri yang curang yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudiannya merampas kereta Volkswagen kuning milik suaminya. Sang suami mati sambil menyimpan dendam yang membara untuk memiliki semula Volkswagen kuning tersebut.
Volkswagen ini muncul secara tiba-tiba sekiranya pemandu memotong kereta tersebut. Ia akan berada di hadapan secara mengejut dan dipercayai kemalangan berlaku disebabkan gangguan Volkswagen kuning. Menurut pengalaman seorang pelajar UIA yang datang dari Gombak menuju ke Temerloh dengan motosikal, pernah melalui dan tersempak dengan kereta kuning di lebuh raya itu pada tahun 2009. Dan pada waktu senja, kira-kira 7.30 petang, disebabkan beliau mengalami akan misteri tersebut, beliau hanya mengambil langkah untuk bertenang dan tidak memotong kereta tersebut. Dan kereta itu bergerak tanpa pemandu. Panggilan misteri dari sebuah channel radio. Suatu malam, seorang DJ radio pada tahun 90-an mengadakan satu rancangan berkongsi cerita-cerita seram. Ada seorang pemanggil yang menghubungi dan menceritakan satu pengalaman ngeri. Cerita itu didengar secara langsung di radio oleh semua pendengar seluruh Malaysia. So, kepada korang yang pernah mendengar radio dan mendengar cerita, mesti secara tidak langsung semua pendengar-pendengar akan dapat mendengar cerita itu secara live. Pemanggilan dari telefon menceritakan pengalaman dia sedang memandu pada waktu malam di sebuah lebuh raya bersama isteri, anak dan kedua orang tuanya, yang mana kemudiannya mereka terlibat dalam suatu kemalangan yang tragis. Kereta yang dipandu itu terjatuh ke dalam gaung. Dia memberitahu dia sangat sedih kerana kedua orang tuanya dan seluruh ahli keluarganya meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Akhir sekali, dia berkata dia nampak dirinya juga mati di tempat kejadian. Diikuti dengan nilai tawa dan kemudiannya tali panggilan tersebut terputus. DJ radio berkenaan cuba memanggil semula manggil tadi berkali-kali tetapi tidak dapat dihubungi. Beberapa minit kemudian, rancangan kembali seperti biasa. Ramai yang menyangka panggilan yang sebentar tadi adalah prank ataupun panggilan palsu. Namun, pada keesokan harinya, di majalah ataupun akhbar terpampang berita mengenai kemalangan di kilometer yang sama seperti yang pernah diceritakan oleh pemanggil yang misteri pada malam tadi. Dan mangsa yang mati adalah 2 orang warga emas, seorang kanak-kanak dan sepasang suami isteri. DJ radio tersebut terkejut dan mendengar semula rakaman malam tadi dari pemanggil yang misteri tersebut. Namun, rakaman tersebut hanyalah bunyi kosong dan dipenuhi dengan bunyi senyap yang mengerikan.